Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, pada hari ini kita bersama lagi dengan saya, Cikgu Suryati Nasir. Kita membincangkan pada hari ini topik sains KSSM tingkatan 5 pada tajuk Bab 3 Kelestarian Alam Sekitar. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan bab 3.1 iaitu kitaran hayat produk. Okey murid-murid, apa yang murid-murid nampak pada skrin murid-murid? Cuba jelaskan. Kelihatan seperti air sedang mencair, bukan? Apa agaknya kesannya terhadap kita, alam semesta dan juga hidupan yang ada di sana? Okey, apa yang murid-murid perlu tahu dalam bab 3 ini? Okey, yang pertama, murid-murid mestilah tahu apa itu definisi jejak karbon ataupun carbon footprint. Nampak tak tapak kaki? Okey, jejak karbon ini merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti kita, peristiwa, organisasi, komuniti ataupun produk yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Apa antara contoh aktiviti yang kita lakukan yang menyumbang kepada pengeluaran pembebasan gas karbon dioksida? Bahan api, aktiviti persendirian, gas, aktiviti kilang, bahan sisa dan sebagainya. Okey, jom kita pergi ke seterusnya. Kenapa kita tak nak gas rumah hijau ni banyak terbebas ke udara? Dan apa pula itu gas rumah hijau? Murid-murid kena ingat tau. Okey, gas rumah hijau merupakan gas karbon dioksida. Soalan ini akan banyak kali ditanya. Sama ada soalan akan terus tanya, apakah itu gas rumah hijau ataupun apakah gas karbon dioksida? Kenapa? Tak bagus ke gas karbon dioksida ni? Bukankah dalam kandungan udara kita memang terdapat gas karbon dioksida? Tak salah jika dia dalam kuantiti yang sepatutnya. Tapi bila dia melepasi ataupun melebihi daripada kuantiti yang sepatutnya, dia akan membahayakan bukan sahaja kita, malah alam semesta kita. Okey, jom kita tengok gambar. Senang sikit awak nak faham. Okey, yang ini adalah gambaran bagi kesan rumah hijau. Okey, untuk yang fenomena biasa ataupun kesan rumah hijau yang biasanya berlaku. Okey, tengok gambar ini. Okey, karbon dioksida memang terkandung dalam udara kita. So, gas karbon dioksida dan beberapa gas lain akan terapung dan berada di lapisan atmosfera, tapi dalam kuantiti yang sedikit. Dalam masa yang sama, kita ada matahari. Matahari membekalkan cahaya, sinaran dan juga haba. Haba yang masuk dalam muka bumi kita, dalam lapisan atmosfera kita, biasanya boleh dipantulkan ataupun dikeluarkan semula ke atmosfera, ke ruang angkasa dalam kuantiti yang agak banyak kerana lapisan gas tadi agak sedikit. Dalam masa yang sama, murid kena ingat, kita juga menyumbang kepada pembebasan haba. Okey, dalam keadaan normal, haba masuk dan haba ada yang keluar. Tapi dalam keadaan yang tidak normal, apabila kandungan gas karbon dioksida ni terlalu banyak, dia akan menyebabkan lapisan itu bertambah tebal. Apa yang berlaku bila lapisan itu bertambah tebal? Bila haba yang masuk daripada matahari nak bebas semula ke ruang angkasa, dia terpaksa melalui satu lapisan gas-gas yang tebal dan hanya sedikit sahaja haba yang dapat dibebaskan keluar. Jadi apa yang berlaku dengan haba yang masuk dalam lapisan atmosfera kita? Dia akan terperangkap seolah-olah kita duduk di dalam oven. Bayangkan murid, duduk dalam oven. Bukankah akan jadi panas? Berkipas sentiasa. Okey, kenapa kita tak nak pemanasan global ini berlaku, kesan rumah hijau ini berlaku? Okey, ada banyak benda yang akan menyebabkan kerosakan muka bumi kita. Kita akan hilang tempat tinggal, binatang akan hilang habitat tempat tinggal mereka. Okey, kalau kita tengok tadi pun ais mencair, kan? Apa agaknya? Cuba fikirkan apa yang berlaku kepada beruang kutub, kan? Mereka pun tak ada, nanti dah susah dah nak cari tempat tinggal. Okey, dan juga makanan. Alright. Okey, semestinya kita tak nak duduk dalam oven yang panas, kan? Okey, jom kita tengok apa yang kita boleh buat untuk menyumbang kepada pembebasan gas karbon dioksida ini. Yelah, kita kena tahu sekurang-kurangnya bila kita tahu apa sumbangan kita terhadap pembebasan gas karbon dioksida, kita janganlah buat.
Betul tak? Okey. Cikgu, saya duduk kat rumah je. Tak ada pun menyumbang kepada pembebasan gas rumah hijau ni, cikgu. Anda pasti ke? Okey, jom kita tengok. Okey, untuk jadual ini, cikgu berikan jadual seorang kerani. Tengok keluar rumah ataupun bangun tidur lah. Okey, bangun tidur pukul 5 pagi. Apa yang kita buat? Biasanya kita akan nyalakan lampu. Dah menyumbang dah sedikit kepada pembebasan gas karbon dioksida. Kemudian, bila nak mandi, kat rumah ada pemanas air. Kita onkan pemanas air. Juga dah berlaku pembebasan gas karbon dioksida walaupun dalam kuantiti yang sedikit. Kemudian, kita nak masak air, nak buat sarapan. Okey, buka dapur gas juga menyumbang kepada pembebasan gas karbon dioksida. Okey, kata kalau pukul 8 pagi kita pergi ke pejabat. Okey, ini bagi yang dah berkerjaya lah. Okey, kita pergi ke pejabat, biasanya diorang akan naik kereta ataupun motosikal. Okey, menggunakan kenderaan juga menyumbang kepada pembebasan gas karbon dioksida. Okey, lepas tu bila dah sampai office pula, buka penyamanan udara, buka kipas, buka laptop, buka printer dan sebagainya. Itu juga menyumbang kepada pembebasan gas karbon dioksida. Sampailah tiba pada waktu rehat, keluar pergi makan. Kalau jalan kaki, okey lagi. Kalau naik kereta, berlaku lagi pembebasan gas karbon dioksida. Balik semula ke pejabat, benda yang sama akan berulang. Balik rumah pukul 5.30 petang katakan, menaiki kenderaan. Balik rumah, mestilah buka pintu, buka lampu, buka kipas. Benda itu akan berulang setiap hari pada waktu bekerja. Dan tibalah sampai pada waktu malam, kata kalau tidur pukul 10 malam, kita tutup lampu. Okey, dah habis dah. Tak ada pembebasan gas karbon dioksida. Tapi jangan lupa, kita guna kipas tak? Kita buka aircon tak? So, pembebasan gas karbon dioksida ini sentiasa berlaku. Pada kita tidak sedar, sebenarnya kita juga menyumbang kepada pembebasan gas karbon dioksida. Okey, yang cikgu bagi contoh tadi tu untuk mereka yang dah bekerja. Okey, cuba cikgu nak awak refleksikan diri awak. Apa yang kita dah buat hari-hari? Apa yang kita dah sumbangkan dalam jejak karbon ini? Lagi lama kita menghadap komputer, lagi banyak pembebasan gas karbon dioksida yang kita telah sumbangkan. Dan kita sebenarnya telah menyumbang kepada impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar. Okey, jom kita bincangkan tentang jejak karbon. Okey, kalau awak perasan, di sebelah saya terdapat tapak kaki yang tadi, yang kita tengok tadi tu. Okey, yang itu kita panggil dia sebagai jejak karbon ataupun carbon footprint. Dan apa pula tapak tangan karbon? Okey, jom kita tengok. Perkara ini awak kena faham dan kena jelas kerana mereka ini kedua-duanya saling berkait. Tapak tangan dan juga jejak karbon. Okey, kita tengok yang pertama iaitu jejak karbon dulu. Okey, jejak karbon ni kalau kita tengok dia bentuk tapak kaki kan? Okey, apa dia? Jejak karbon merupakan sesuatu produk yang merujuk kepada impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar. Okey, apa pula tapak tangan karbon? Okey, tapak tangan karbon pula merujuk kepada impak yang positif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kita hayatnya. Sebab tu dalam bab ini kita akan membincangkan tentang kita hayat produk. Tapi sebelum nak bincangkan tentang produk tersebut, kita kena faham dulu apa maksud jejak karbon, apa maksud tapak tangan karbon. Okey, yang ini pula adalah contoh-contoh label jejak karbon ataupun carbon footprint. Setiap negara biasanya ada mempunyai label-label yang tertentu. Okey, seperti di negara Switzerland, di Korea, okey, semuanya mempunyai contoh label-label jejak karbon yang berbeza dan dia menunjukkan kuantiti ataupun pembebasan karbon dalam kuantiti yang kita gunakan. Okey, ingat tau, tapak kaki atau jejak karbon merupakan produk yang memberikan impak yang negatif, tak bagus. Okey? Dan maksudnya dia akan menyumbang banyak kepada keburukan dan pencemaran terhadap alam sekitar. Okey, maksudnya produk itu akan menyumbang terhadap penghasilan karbon dioksida ataupun gas rumah hijau. Okey, macam mana kita tak nak gas karbon dioksida ni jadi banyak dekat atmosfera kita? Jom kita teroka lagi. Okey, kalau impak positif, kita ingat tapak tangan. Okey, tapak tangan.
tangan yang memberi itu kan lebih baik daripada tangan yang menerima. Betul tak? Okey, ada 5 langkah tapak tangan karbon yang awak semua kena tahu. Okey, senang cerita, kalau mereka bertanya tentang apakah tapak tangan karbon, awak mesti ingat, give me 5. Okey, yang pertama, menggunakan bahan jejak karbon rendah. Contohnya, kita menggantikan penggunaan simen dengan penggunaan kayu. Kenapa? Okey, semasa penghasilan simen, ada banyak karbon dioksida yang dibebaskan berbanding dengan kalau kita gunakan kayu. Cuba ingat balik, macam mana proses kayu itu terjadi. Kita tebang pokok, potong dan terus boleh dipasarkan berbanding dengan pembuatan simen. Okey, yang kedua, memanjangkan kitar hayat dan meningkatkan kecekapan produk tersebut. Macam mana? Okey, contoh kita gantikan bateri. Biasanya kita beli bateri sel kering tu dah habis, lepas tu kita buang. Jangka hayat dia pendek dan dia akan menyumbang kepada pencemaran alam sekitar, bukan? Jadi kita gantikan dengan sel solar ataupun sel yang boleh dicas semula. Macam tu barulah kita akan menyumbang kepada tapak tangan karbon. Okey, yang ketiga adalah menggunakan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau. Contohnya penggunaan penjanaan elektrik daripada hidroelektrik. Okey, yang ini sama juga dengan penggunaan sel solar untuk menggantikan tenaga elektrik. Okey, yang keempat, langkah-langkah tapak tangan karbon adalah pengurusan sisa yang cekap. Macam mana nak buat? Okey, sisa-sisa yang sepatutnya kita buang, kita boleh tukarkan kepada satu produk lain yang boleh digunakan. Seperti sisa makanan yang kita boleh jadikan sebagai baju kompos. Dan yang kelima adalah penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan gas karbon dioksida dalam sinki karbon. Sinki karbon? Biasa sinki kat rumah je. Kat mana sinki karbon ni? Okey, ada 2 tempat dalam dunia kita ni, iaitu hutan dan juga lautan. Hutan nak jadikan dia sebagai sinki karbon, kenapa? Kan hutan ada banyak tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kan melakukan proses fotosintesis. Apa yang berlaku semasa proses fotosintesis? Tumbuhan akan menyerap gas karbon dioksida dan akan membebaskan gas oksigen. Ingat tak lagi? Bagaimana pula dengan lautan? Lautan akan menyerap gas karbon dioksida dan seterusnya akan jalankan proses itu berulang-ulang kali. Sebab tu kita namakan dia sebagai sinki karbon. Alright, cikgu nak bagi pantun sikit sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini. Okey, ada 2 orang budak botak naik bas ke kedai Mak Misah. Betul tak? Kita dan sains tak mungkin berpisah. Okey, kita berhenti setakat ini sahaja dulu sebelum kita teroka apa itu kitaran hayat sesuatu produk. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bersama saya, Cikgu Suryati Nasi dalam Brainiac.my. Bye!